السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهداية للإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعبد بأوامرك ونعبد بأوامرك ونحن الملائكة المكرمين أحلنا وبرحمتك على الناس وبشرنا قال الشيخ المسلم لنا دعوة kata Madabiri, demikian lagi dimaaf daripada air puru dan air kuman dan nanah bisul dan danur dan yang seumpamanya selama belum lagi bercampur selama belum lagi bercampur dengan yang lain, dan jikalau yang lain itu daripada dirinya seperti air mata dan air liurnya. Kata Madabiri, demikian lagi dimaaf. Maknanya sebut kata maaf tu benda ini najis, tetapi dimaaf dengan maknanya tidak menajiskan. Asal benda tu najis tetapi dimaaf maknanya tidak menajiskan sehingga membatalkan sembahyang kalau mengalir di dalam sembahyang. Tak payah kita basuh lah. Dimaaf daripada air puru. Air puru yang jadi biji-biji menecuh pada kulit. Masuk dalam air puyuh seperti jerawat. Dan air kuman. Ini tak pasti. Dan nanah bisul. Dan danur. Dan yang seumpamanya. Seperti yang keluar pada jerawat. Artinya kena api. Tempat yang kena api artinya tempat luka. Yang keluar jenis nanah, jenis danur, jenis darah. Itu masuk dalam tu semua. Dan masuk juga dalam tu tepat kena gigit di litah. Darah yang mengalir selepas pada litah, dia isap darah, lepas tu dia jatuh, lepas tu darah mengalir. Itu pun masuk dalam kata dimaaf juga. Itu dimaaf. Tapi syarat kata nak dimaaf tu asalnya air puru. Puru ni dia jadi biji kecil-kecil pada kulit. Lepas tu dia keluar air. Dimaaf tu selama belum lagi bercampur dengan yang lain.
selama belum lagi bercampur dengan yang lain. Lepas tu yang lain tu yang suci juga, yang suci atau yang lain tu najis. Selama dia tu tak air puru ataunya nanah bisul atau darah bisul dan danu dan sebagainya tidak bercampur dengan benda lain. Dan jikalau yang lain itu jikalau yang lain itu daripada dirinya, daripada diri kita jugalah. Darah tu air danu bisul nanah bisul kita lah. Lepas tu bercampur dengan benda lain. Benda lain tu daripada diri kita juga. Maka itu tak dimaaf. Apa benda lain tu? Misal seperti air mata dan air liu. Jadi selama mana tak bercampur semata-mata dia tu, itu dimaaf. Lepas tu dimaaf tu sama ada banyak. Mana tadi. Air puru, air kuman, nanuh, bisul dan danur dan yang seumpama tu sama ada banyak atau sedikit. Dimaaf semata. Darah yang keluar selepas pada jatuh oleh liter, itu pun dimaaf. Sama ada banyak atau sedikit. Jadi maknanya dia tidak membatalkan sembahyang. Walaupun jadi berdarah, jadi nanah, keluar najis, jadi sebab benda tu najis sekalipun tidak membatalkan sembahyang. Sikit atau banyak. Sikit banyak tu kira pada uruf. Uruf kata banyak, banyaklah. Uruf kata sikit, sikitlah. Dimaaf. Contohnya kalau seorang tu dia jadi bisul. Bisul. Apabila dia jadi bisul tu, tengah-tengah dia solat tu, bisul dia tu pecah. Bisul dia tu pecah. Apabila bisul dia pecah tu, dia mengalir. Mengalirlah darah bercampur dengan danah. Biar dia mengalir begitulah. Lepas tu kalau kena kain, kena apa pun, dimaaf. Walaupun banyak sekalipun, dimaaf. Tapi masalah banyak ni, dia katanya sikit ke atau banyak ke, itu dimaaf. Tetapi jikalau dengan perbuatan diri, jikalau mengalir dengan, jikalau mengalir keluar, jikalau keluar dengan tiada perbuatan diri, kita tak buat apa pun. Jikalau banyak sekalipun, dimaaf. Jikalau banyak sekalipun dimaaf seperti bisul masalan. Lepas tu kita solat. Kita bangun duduk. Masalan katanya jadi kat punggung masalah, atanya kat poho masalan, atanya kat lutut masalan. Kita bangun duduk tu dia pecah dengan sendiri. Maka itu dimaaf walaupun banyak. Dan jika dengan perbuatannya, kalau kita buat, seperti dipicitnya. Bisul tu, dia picit. Artinya, katalah gudis masalah ada nanah tu, dia picit, keluarlah nanah. Dengan perbuatan dia. Maka dimaaf sedikit juga. Maknanya tidak yang banyak. Kalau banyak tak dimaaf, mesti dibasuh. Kalau dalam solat tu mesti batal sembahyang. Tapi kalau kita tak buat apa, maka tiba-tibanya keluar, dia pecah, dia keluar, maka itu tak mengapa. Seperti tempat yang kena api, misalnya kena air panas, dia jadi
Jadi ada air kat dalam tu. Dalam antara kulit dengan isi tu ada air. Air tu najis lah. Lepas tu kita tak ada kutis, tak ada picit, tak ada cocok. Kita bangun duduk tu, dia pecah, dia keluar. Maka itu tak mengapa. Walaupun banyak pun tak mengapa. Tetapi kalau dengan perbuatan kita, itu kalau banyak tak dimaaf, kalau sedikit tu dimaaf. Hmm. Lepas tu pulaknya sama dengan yang lagi akan datang, masalah bisul tu kalau pecah dalam solat, kita jangan bagi kena benda lain. Jangan kena benda lain, artinya kena basah kawan sekalian. Contohnya kalau kain kita tu basah atau badan kita tu basah, artinya badan kita basah, artinya badan kita berpeluh. Lepas tu bisul pecah. Apabila bisul tu pecah, nanuh dia, darah dia tu bercampur dengan peluh atau bercampur dengan basah air yang bekas kita ambil wuduk, artinya kena hujan masalah. Maka itu tak dimaaf, sedikit atau banyak tak dimaaf. Tapi semata-mata dia betul-betul tu itu dimaaf. Itulah. Lagi pulanya dia mengalir, kalau dia mengalir mengikut jalan dia. Dia mengalir ikut jalan dia. Jangan bagi kena kat lain daripada jalan dia. Kalau atas belakang, dia turun kat bawah. Lepas tu contohnya kalau kita katanya bisu di sini. Bisu di sini, dia pecah. Apabila kena di sini, memanglah baju, kain baju yang ada di kawasan dia berdarah. Cuma. Lepas tu, apabila kita lepas bagi dia mengalir. Dia mengalir ikut jalan dia, itu tak mengapa. Tetapi kalau kita pegang, tarik. Kita pegang baju yang kena di sini. Kena di sini, kita tarik naik. Jadi maknanya di atas ni kena darah. Sepatutnya tak kena. Maka itu menajiskan, tidak dimaaf. Kalau kita lepas kadar dia, cara dia tu, maka itu tak mengapa. Jangan kita buat apa-apalah. Kalau dia nak mengalir pun, lepas bagi dia mengalir. Jangan kita tarik naik, jangan kita tarik naik ke masa lepas pada tempat dia, itu tak masuk atau menajis. Tak dimaaf. Demikian lagi dimaaf pula darah berbekam dan berpetik yang pada tempatnya. Yang pada tempatnya tepat berbekam dan berpetik. Yang berbekam, berpetik tu dia macam jarum, dia guna jarum tu, dia tikam sikit untuk nak keluarkan darah. Dimaafkan pula darah berbekam dan berpetik yang pada tempatnya, yang ada di tempat dia. Jadi selepas pada berbekam tu, selepas pada berpetik tu, jadi kalau tak basuh pun tak mengapa. Tapi jika sedikit, kalau sedikitlah, kalau tak banyak, maka dimaaf. Selama belum lagi melampau tempatnya. Tempat berbekam dan tempat berpetik. Sekadar dia duduk di tempat dia keluar tu, kalau tak banyak, maka dimaaf. Kalau tak basuh pun tak mengapa. Tapi biasanya kalau berbekam ni banyak keluar darah. Iaitu barang yang iaitu tempat dia tu, barang yang ghalib mengalir kepadanya. Tempat dia tu bukan tempat yang dia betul-betul begitu. Jadi kalau kita katanya kita berbekam di sini. Contohnya kalau kita berbekam di sini. Sini kita katanya leher kat belakang. Lepas tu apabila kita keluar, dia mengalir turut jalan dia. Walaupun kita bekam di sini, kita bekam di kawasan ni,
Lepas tu dia mengalir turun ke bawah. Ni tempat dia. Tempat dia. Ghalib kalau benda atas, dia mengalir turun bawah. Maka kalau dia mengalir turun jalan dia, itu mana mengalir mengikut tempat dia. Tempat yang ghalib mengalir. Maka itu di maaf. Jangan kita sapus lah. Itu maknanya iaitu tempat barang yang ghalib mengalir kepadanya kepada barang. Jadi kalau kena kat dahi di tengah, kita katanya dia mengalir turun kat hidung. Kalau kena kat sini, kalau kat sini dia mengalir turun kat ni. Itu tepat dia. Begitu dah. Adapun menghilang najis, wajib dengan bertangguh. Contohnya ada maka. Adapun menghilang najis, maka wajib. Nak gitu ya. Adapun menghilang najis, maka wajib. Adapun menghilang, ini hukum menghilangkan najis, menyucikan najis. Menghilangkan najis, yakni menyucikan najis. Menghilangkan najis, yakni menyucikan najis adalah hukum dianya wajib. Wajib. Maknanya kalau tak menghilang, kalau tak menyuci, berdosa. Pendek katanya menyucikan diri dan pakaian, menyucikan badan dan pakaian yang kita nak pakai itu, apabila pakaian kita kena najis, wajib basuh. Tapi kalau kita nak pakailah, badan kita apabila kena najis yang tidak dimaaf. Apabila kena najis yang tidak dimaaf, maka hukumnya adalah wajib. Maknanya kalau kena najis dimaaf, hukumnya tak wajib menyuci. Itu maknanya begitu. Pendek katanya, yang kata wajib menyuci, menghilangkan najis, wajib menyucikan daripada najis, najis mana? Najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaaf. Itu wajib menyucikan. Kalau najis yang tidak, apa dia? Kata wajib menghilang tu ialah najis yang tidak dimaaf. Maknanya kalau najis yang dimaaf seperti tadi, maka tak wajib menghilang. Kalau biarkan begitu pun tak mengapa. Sembahyang kita sah. Sebab dimaaf. Walaupun benda tu najis, tapi tak kira sebagai hukum najis biasa. Adapun menghilangkan najis, wajib, jadi maka wajib. Jadi maknanya wajib lah. Tapi wajib hilang terus apabila kena najis, wajib terus menghilang ke tak begitu. Tengok. Dia katanya wajib dengan bertangguh. Jadi berlambatan. Maknanya macam haji ya. Dia tak sama puasa. Dia tak sama dengan puasa. Apabila masuk bulan Ramadan, apabila naik fajar, mesti terus puasa. Nak kata nanti lut, jam pukul 9, pukul 8 sekejap lagi kita puasa, kita mulai puasa. Tak boleh. Kena mulai puasa di naik fajar. Tak boleh bertangguh-tangguh. Kalau nak banding seperti wajib haji. Kalau nak banding tu seperti wajib haji, wajib atas jalan bertangguh.
Atas jalan bertangguh. Maknanya kalau kita dah dapat syarat bagi wajib haji, tak mesti terus pergi. Kalau nak tunggu setahun dua lagi pun boleh. Dan nak banding satu laginya seperti qada sembahyang yang diluput dengan uzur. Seperti qada sembahyang yang diluput dengan uzur. Tidur tak sedar masalah. Luput itu apa dia? Qadakan sembahyang yang diluput dengan uzur. Qada tu wajib tetapi wajib dengan secara bertangguh. Maknanya kalau berlambatan nanti sehari dua lagi qada tak mengapa. Di sini pun begitu juga. Jadi basuh najis tu apabila kena najis. Apabila kena najis tu kena terus basuh ke? Jawabnya tengok. Tapi dengan secara asalnya wajiblah dibasuhkan akan najis yang kena kat badan, kat pakaian kita. Tetapi tidak mesti kena terus basuh. Berlambatan pun tak mengapa. Melainkan jika berdosa ia. Ini wajib segera. Melainkan jika berdosa ia seorang dengan najis. Berdosa dengan najis dengan sebab najis. Jadi berdosa dengan sebab najis seperti dilumur dengan najis dengan ketiadaan hajat. Dilumur tu tak lumur pun sama. Jadi mengenakan najis kat badan dia dengan tiadaan hajat. Dengan ketiadaan hajat. Dia duduk saja-saja tu, tengok tai ayam ada. Dia ambil tai ayam duk pegang, letaklah tangan dia, pegang main. Dia gitil dia pun, dia letak puas-puas dia main. Maka itu haram tu mengenakan badan kita kan najis dengan tak ada hajat sengaja. Itu haram. Seperti kita jalan-jalan tengok tai ayam ada kat jalan, kita pun sengaja pijak, itu haram, itu berdosa. Kalau kita tak sedar pijak, itu tak mengapa. Tak tahu tak sedar, kita pun bukan nak tengok kat kaki sangat, terpijak, kena. Artinya kita duduk di atas kursi masalah, tiba-tibanya tak tahu kata ada tai cicak, tak tahu kata ada tai ayam, kita pun duduk. Duduk, lepas pada duduk tengok, kena dah. Maka itu tak sengaja. Tak sengaja. Tetapi kalau kita dah tengok di atas kursi tu ada tai cicak, kita sengaja duduk atas dia, maka itu berdosa. Sebab tak boleh mengenakan, tak boleh kita mensengajakan mengenakan najis kat badan kita dengan ketiada hajat, tak boleh. Malakan kalau kita nak ambil tai lembu buat baju masalah, nak cebok, nak apa dah kan, masuk dalam beg dia tu, maka memanglah kena ada lah, kena kat kaki, kat tangan, kat apa, maka itu tak mengapalah. Sebab ada hajat. Jadi maknanya kalau tak sengaja, tak tahu, tak sengaja tetapi dikenakan najis, maka tak berdosa. Artinya sengaja bagi mengenakan najis tapi dengan sebab ada hajat. Seperti kita nak ambil tai ayam, nak buat baju, nak isi dalam dalam beg masalah, maka tak dapat tidaklah kena, maka itu tak mengapa juga sebab ada hajat. Maka kena najis, jadi pendek katanya masalah kena najis ni, kalau kena dengan tak berdosa, kalau badan kita kena najis, jadi kena najis dengan tak berdosa, maka menyucikan daripada najis tu wajib atas jalan bertangguh. Tetapi kalau dia berdosa dengan sebab najis, maka wajib basuh, wajib menyuci atas jalan bersegera.
Wajib basuh dengan atas jalan bersegera. Jadi wajib basuh setiap minit. Duduk dalam wajib basuh selama mana tak basuh tak lepas pada dosa. Selama mana tak basuh tak lepas pada dosa. Nak banding apabila orang lelaki pakai cincin emas. Apabila orang lelaki dia pakai cincin emas, haram lah. Maka wajib tanggalkan cincin atas jalan bersegera. Selama mana tak tanggalkan cincin daripada jarinya, selama itulah tak lepas daripada berdosa dalam berdosa datang, begitulah. Dalam dosa setiap minit. Begitu. Jadi maknanya nak bagi lepas pada berdosa tu apa? Buangkanlah cincin tu. Yang ni pun nak lepas pada dosa, basuhlah najis. Ya, dengan sebab dia sengaja memain-mainkan, mengenakan najis kat badan. Dan apa tu tak mesti apalah. Kalau dia kencing, kalau dia kencing tu masalah. Jangan tadah tangan tu kalau tak ada hajat. Dia kencing, dia tahan tangan tengok. Suam tak? Air kencing dia. Suam ke tidak air kencing dia. Tapi tak ada hajat. Tapi kalau doktor kata, cuba test tengok. Kalau air kencing tak suam, badan kau ada tu ada hajat. Itu ada hajat. Kalau dia kencing, dia tahan tangan dia. Buat apa? Saja-saja. Itu berdosa. Mengenakan badan dengan najis. Pakaian pun sama juga. Masalah yang berdosa tu wajib segerakan menyuci. Contoh, maka kalau tak segera, tengok, atau malaikat berkehendak berdiri kepada semayang. Malaikat artinya dia nak solat. Kena kita kita berjalan dalam masjid nak solat, masuk solat dalam masjid. Tiba-tiba kaki itu pijak tai cicak. Maka wajiblah basuh. Pada masa nak semayang tu kena basuhlah. Kalau tak basuh tidak sahlah semayang. Jadi maknanya kalau tak berajak kepada sembahyang, artinya kepada tawaf, sebab tawaf pun nak suci juga. Maka kalau tak berdosa dengan sebab kena najis, biar begitulah. Contohnya pagi kita pun selepas pada sembahyang subuh tu, lepas pada sembahyang subuh tu, kalau kira sembahyang tu tak ada nak sembahyang, nak tunggu nak sembahyang zuhur lah pula ni. Apa tu ada kena najis dengan tak berdosa. Badan kita ada kena najis dengan tak berdosa. Biar begitu dulu. Kalau tak nak basuh lagi, nanti nak solat tu kita basuh. Tak berdosa, biar begitu. Sebab tu kalau lebih-lebih laginya orang-orang yang berkebun, pagi tu dia dah ambil baja tai lembu untuk nak bajakan tanaman dia. Dah kena najis. Kat kaki, kat tangan, kat tangan dia. Lepas tu wajib basuh. Kalau selepas pada tu tak wajib basuh, nanti dia nak solat wajib basuh. Kalau tidak, biar begitulah. Tak berdosa. Begitulah. Maka jika engkau kata, ni kalau engkau nak tanya. Maka jika engkau kata pada nak tanya, apa perbezaan? Apa farak, apa perceraian, apa perbezaan antara bersuci daripada hadas dan najis? Apa perbezaan antara menyucikan daripada hadas dan menyucikan daripada najis? Jadi kedua-dua tu adalah wajib menyucikan daripada hadas, mengambil wuduk atau mani junub kan.
Itu menyucikan daripada hadas dengan secara mengambil wuduk, dengan secara mandi. Menyuci daripada najis, kita panggil apa? Basuh. Lepas tu, apa farak? Apa perbezaan? Katanya, tak. Dia kata, guna air. Itu sama. Maka jawab. Adalah yang pertama perbuatan yang terhenti atas niat. Jadi begini, tak ada nak di masalah segera, tak bersegera, tak ada nak tilik begitu. Jadi maknanya menyuci daripada hadas apa hukum? Menyuci daripada hadas apa hukum? Wajib apabila kita apabila kita nak mengerja perkara yang tak boleh dibuat melainkan kita suci daripada hadas, seperti nak solat, nak tawaf, begitu kan. Nak baca Quran kalau orang berjunub. Jadi mana menyuci daripada hadas adalah wajib. Pada kebanyakan hukumnya menyuci daripada najis adalah wajib juga, sebab kalau ada hadas tak boleh nak solat, kalau ada najis tak dimaaf pun tak boleh nak solat juga. Jadi maknanya kedua-dua ni wajib dimenyucikan juga. Tetapi apa perbezaan, ada tempat tak sama ke tidak di antara menyuci daripada hadas dan wajib dan najis? Maka jawabnya bahawa adalah yang pertama, dikandaki dengan yang pertama di sini bersuci daripada hadas. Jadi yang pertama menyuci daripada hadas. Yang pertama adalah yakni menyuci daripada hadas. Perbuatan yang terhenti atas niat. Dia kena niat. Nak menyuci daripada hadas mesti kena niat. Maknanya kalau menyuci daripada hadas pada tak niat, tidak sah. Sebab tu maknanya wuduk dan mandi itu dah. Mandi wajib kena niat. Dan yang kedua, apa dia? Menyuci daripada najis. Menyuci daripada najis. Dan yang kedua, meninggal. Tak. Yang kedua, meninggalkan. Tiada berkandak kepada niat. Jadi menyuci daripada najis masuk dalam bagai tinggal. Menyuci daripada hadas masuk dalam bagai buat. Gini, sembahyang wajib kan? Sembahyang 5 waktu wajib. Wajib sembahyang itu masuk dalam bagai buat. Berzina? Bukan berzina. Tak berzina? Bukan berzina. Zina tu memanglah haram. Tak berzina? Apa hukum? Tak berzina. Apa hukum? Wajib. Tak berzina tu apa hukum? Wajib. Tapi masuk dalam bagai meninggal, pantang. Masuk dalam bagai pantang. Wajib pantang daripada berzina. Kalau sembahyang, wajib sembahyang. Itu masuk dalam buat. Kalau tak berzina, jangan berzina wajib. Tak berzina tu maknanya pantang tu. Daripada berzina tu wajib. Tak berzina
Itu wajib. Masuk dalam bagai meninggal. Lepas tu cuba kita tengok antara. Jadi maknanya sembahyang 5 waktu wajib. Tak berzina pun hukum. Tak berzina pun, jangan salah sebut. Tak berzina, jangan berzina. Tak berzina pun wajib. Lepas tu, kalau tak berzina kerana Allah, dapat pahala juga. Kan? Dapat pahala juga. Tak berzina pantang daripada berzina tu kerana Allah. Pantang daripada minum arak kerana Allah. Dapat pahala juga. Sebab dia wajib. Tetapi sembahyang masuk dalam bagai buat. Masuk dalam bagai buat menunai yang kita katanya. Tetapi pantang daripada berzina dan minum arak dan sebagainya masuk dalam bagai meninggal. Lepas tu kalau masuk dalam bagai meninggal, dia tak berajak kepada niat. Dia panggil at-turuk. At-turuk. Tinggal-tinggal, pantang-pantang. Itu tak berajak kepada niat. Tak berajak kepada niat. Dengan maknanya kalau orang seorang tu dia tak pernah berzina. Dia tak pernah berzina. Dia tak pernah berzina. Jadi maknanya dia tak berzina tu maknanya kalau dengan niat dengan tak niat pun dah hasil tak berzina dia. Jadi kalau sembahyang tak niat tidak sah. Jadi pendek katanya di sini menyuci daripada hadas masuk dalam bagai fi'il, masuk dalam bagai buat. Kalau menyuci daripada najis masuk dalam bagai pantang. Nak buat banding satu lagi. Apabila kita ada penyakit, kita ada penyakit kat badan kita. Kita sekarang dalam kesakitan sebab ada penyakit ketekanan darah masalah atau kencing mani masalah. Kalau ada penyakit, maka cara nak mengubat tu dua cara, buat dan pantang. Buat tu apa dia? Makan ubat, cumu ubat masalah. Makan ubat, cumu ubat, pecik ke masalah. Katalah. Dan cara nak mengubat satu laginya pantang daripada makanan yang tak sesuai dengan penyakit itu. Tu jadi kalau tekanan darah, satunya makan ubat. Yang keduanya pantang dari umpama buah durian, jenis kacang, begitu benda lemak-lemak. Jadi nak mengubat daripada penyakit dengan dua cara. Satunya dengan secara buat, yang kedua dengan secara meninggal. Tu nak bagi nampak buat tinggal tu macam mana. Jadi pantang pun satu bagai, salah satu pantang daripada benda yang membahaya kepada penyakit itu satu bagai mengubat juga. Kita makan ubat, kita cuma ubat masalah, itu satu bagai juga. Seperti orang tu ada penyakit gatal kat kulit dia, kat badan dia. Ubat dia makan, ubat dia cuma, itu masuk dalam bagai buat. Lagi pulanya dia pantang daripada benda-benda yang menggatal seperti udang, sutung dan sebagainya. Begitu. Jadi itu adalah tepat perbezaan di antara kedua. Jadi maknanya menyuci daripada hadas masuk dalam bagai buat, lalu tu dia berajak kepada niat. Adapun menyuci daripada najis masuk dalam bagai meninggal, masuk dalam bagai pantang. Jadi maknanya najis ni kita pantang jangan bagi kena najis.
Kita mesti pantang daripada mengenakan najis. Banding masalah menyuci daripada najis tu seperti tengok dia katanya, dan yang kedua meninggalkan maksudnya bagai tinggal pantang, tiada berkandak kepada niat, tak berajak kepada niat, seperti meninggalkan zina dan marah. Itu tak berajak pada niat, tapi kalau nak pahala kena niat kerana Allah lah. Pantang daripada zina kerana Allah dapat pahala lah. Tapi kalau tak niat, tak tahu pun kata berzina haram, tapi dia tak berzina. Misalnya kita kata orang tu dia tak mengaji lah kita katanya. Dia tak tahu kata berzina tu haram. Tahu-tahu dah tua dah, umur dah 80, 90 dah. Tahu kata haram. Tapi nasib baik dia tak berzina. Lepaslah dia daripada berdosa berzina. Walaupun dia tak tahu. Dia tak tahu kata berzina tu adalah haram. Dah tahu dekat-dekat dia nak mati dah. Kalau nak berzina pun tak boleh jadi nak berzina dah, sebab tua dah sangat. Tetapi nasib baik dia tak pernah berzina. Dah lepas dah dia daripada dosa zina tu, dah lepas. Gitu. Dan sungguhnya berhenti puasa. Jadi begini, bagai pantang tak berajak kepada niat. Pantang sana. Jadi pantang daripada zina, pantang daripada minum arak, pantang daripada kena najis. Itu tak berajak kepada niat. Lepas tu kalau orang tanya pula, puasa masuk dalam bagaimana? Puasa, apa makna puasa? Menahankan diri daripada perkara yang membatal, daripada makan dan minum dan masuk benda kerungguh. Kalau tengok dengan makna puasa tu, kita nak masuk dalam bagaimana? Buatkan pantang. Masuk dalam bagai pantang kan. Pantang daripada makan, pantang daripada minum dan lain-lain lagi. Kalau begitu, kalau masuk dalam bagai pantang, maknanya asal benda pantangan ni tak berajak kepada niat. Asalnya kalau pantangan masuk dalam bagai meninggal at-turuk, pantangan tu tak berajak kepada niat. Lepas tu orang tanya, kenapa puasa kena niat pula? Kenapa puasa kena niat? Kalau begitu, kalau kena niat, bukan masuk dalam bagai pantang. Sebab kalau masuk dalam bagai turuk atau pantang meninggal tu, dia tak kena ada niat. Lepas tu puasa ada niat ke tidak? Ada. Kalau begitu bukan bagai meninggal, bukan bagai pantang. Sebab tu dia katanya, mana tadi? Dan sungguhnya terhenti puasa, terhenti nak sah puasa itu atas niat. Dan jikalau ada ia puasa, meninggal sekalipun. Masuk dalam bagai pantang kan. Kalau kita kira tu, puasa tu memanglah begitu. Pantang daripada makan, pantang daripada minum, pendek katanya pantang daripada masuk sesuatu ke dalam rongga badan kita. Padahal kiranya gitulah puasa, kenapa kena niat? Kalau mengikut bagai pantang tak berajak kepada niat. Maka jawabnya, kerana dihubung dimenyerupai. Kerana diserupakan, dimenyerupaikan dengan perbuatan. Gini, puasa kalau tilik kepada asalnya masuk dalam bagai pantang, tinggal, turuk.
Kalau kira dengan diri dia tu, diri puasa tu masuk dalam pantang. Walaupun benda tu, puasa ni benda pantang, masuk dalam bagai pantang, tetapi dihubung, diserupakan dengan bagai buat. Faham gitu? Nah, pantang diserupakan dengan bagai buat. Ni. Kita kalau nak menahan daripada bernafas, kena buat tak? Tahan nafas. Kena buat tak? Kalau kira tinggal tahan nafas. Apa makna? Tinggal bernafas. Tapi jangan banyak kali dah tu saya letih. Tahan nafas lama-lama letih kan. Jangan banyak kali dah tu saya letih. Kalau letih daripada buat. Kalau tinggal, biasanya kalau tinggal tu tak letih kan. Letih tu penat, letih daripada buat. Tu nak cerita katanya tinggal tapi bukan tinggal, cakapnya tinggal kan. Tahan nafas, tahan makanan daripada puasa ni. Tahan nafas, tapi masuklah bagi buat tak? Buat. Begitu. Tu kalau tanya macam mana pula tinggal tapi masuk dalam buat. Cuba tinggal bernafas. Kita nak tinggal bernafas. Tahan nafas tu. Tak masuk, tak sama dengan kata puasa. Puasa menahan daripada makanan. Menahan daripada menafas. Tak masuk dalam bagi buat kan. Kerah pada badan kan. Nak tahan nafas. Apa tu tak boleh lama pula. Jadi maknanya puasa masuk dalam bagai meninggal tapi diserupakan dengan perbuat. Kerana maksud daripada puasa menahankan nafsu. Sebab maksud tujuan yang penting daripada puasanya ialah menahankan nafsu, untuk nak menahankan nafsu kita dan memecahkan syahwat, memecahkan syahwat dan menyalahi akan hawa nafsu. Benda ni kena buat. Nak memecahkan nafsu, nak melawankan dengan hawa nafsu, ini masuk dalam bagai buat. Sebab itulah puasa walaupun meninggal masuk dalam pantang tapi diserupakan dengan buat. Lalu tu kena ada niat. Begitu dah. Maka kita akhir pada kata ketahui olehmu adalah najis itu terbahagi atas dua bagai. Allahu'alam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhala wa nur qulubana min nurik.